Pukul 4 berapa dah? 4.10 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Marilah kita sama-sama mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita sentiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, pada bulan ni kita akan sambung cerita tentang, kalau yang terakhir tu cerita tentang Nabi Ismail kan. Bagaimana kisah Nabi Ismail AS yang nak disembelih oleh bapanya sendiri, dan seterusnya sampailah kisah berlakunya sejarah ibadah kurban. Okey, jadi sebagaimana kita tahu, Nabi Ismail ini adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada 2 isteri dan masing-masing ada 1 anak. Iaitu kalau Siti, yang isteri pertama siapa, ingat tak? Isteri pertama Nabi Ibrahim siapa? Siti yang pertama, Siti Sarah, yang mata biru keturunan Babylon. Perempuan yang tercantik di zaman itu, yang turut digilai oleh Raja Namrud yang memerintah Babylon ketika itu, sehingga menyebabkan akhirnya Nabi Ibrahim AS telah diusir keluar daripada Babylon, dan akhirnya mereka berpindah ke Palestin. Sampai di Palestin mereka tetap tidak dikurniakan anak zuriat. Akhirnya mereka berhijrah pergi ke Mesir. Dan ketika di Mesir tu kan, saya dah cerita masa mereka kacau dengan Firaun kat Mesir tu, Firaun tu kacau Siti Sarah yang cantik itu. Dan Firaun tu dia ada penyakit pelik, iaitu suka kacau bini orang. Dia kalau tengok ada perempuan cantik, anak dara, dengan perempuan bini orang, dia lebih tertarik dengan bini orang. Tak tahu kenapa. Entah penyakit apa dah. Dan akhirnya dia pun tertarik juga dengan Siti Sarah. Okey. Jadi dipendekkan cerita, Siti Sarah yang dikacau ketika itu telah berdoa, dan akhirnya Firaun tidak dapat nak kacau Siti Sarah. Saya dah cerita dah bulan lepas, tiba-tiba tangan dia kejung kan. Ingat tak? Tak ingat dah? Oh my god. Yang tangan dia kejung. Bila Firaun tu nak kacau Siti Sarah, tiba-tiba tangan dia kejung. Akhirnya Firaun tu cakap, kau pakai sihir apa lah? Power betul sihir kau. Aku ada ramai ahli sihir, tapi tak ada pernah siapa pun yang boleh kejungkan tangan aku. Maka Siti Sarah kata, aku bukan pakai sihir, tapi aku pakai kuasa doa. Allah telah melindungi aku daripada digoda oleh kau. Jadi akhirnya Firaun kata apa? Okey, kalau macam tu, kau tolong minta Tuhan kau tolong lepaskan aku. Jadi aku janji tak kacau kau lagi. Lepas tu Siti Sarah pun doa untuk dilepaskan kekejongan tangan Firaun. Lepas hilang kejung je, Firaun tu kacau Siti Sarah sekali lagi. Nak goda lagi Siti Sarah. Siti Sarah sekali lagi berdoa minta diselamatkan. Akhirnya tangan Firaun pun kejung lagi. Tak ingat ke? Haji Reza? Tak ingat? Oh my god, ini kena makan semut apa? Ingat kan? Ingat. Jadi saya tak payah ulang balik lah. Kalau Haji Reza nak tak ingat, tanya dulu yang muslimat kita. Okey. Jadi akhirnya atas kesalahan tersebut, si Firaun pun cakap pada Siti Sarah, okey, aku kurniakan kau, aku hadiahkan kau seorang gadis pembantu yang bernama Siti Hajar. Dan Siti Hajar itu adalah orang Mesir. Jadi
Daripada Siti Hajar itulah akhirnya Nabi Ibrahim AS dapat zuriat yang dinamakan sebagai Nabi Ismail. Okey. Jadi on the other hand, maknanya isteri kedua dapat Ismail. Isteri pertama dapat apa? Nabi bukan aku Ismail, Ishak. Nabi Ishak. Lupa dah tu. Kan? Jadi Nabi Ishak ni lah merupakan bapa kepada bangsa Yahudi. Dan Nabi Ismail jadi bapa kepada bangsa Arab. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim bawa Siti Sarah berhijrah pergi ke Mekah dan Siti Sarah tinggal di Mekah dan melahirkan zuriat berketurunan Arab. Tapi Siti Sarah ni berasal dari Mesir. Sebab tu orang Mesir dia suka katakan Masr Dunia. Mesir ni adalah ibu kepada dunia. Sebab apa? Sebab ibu kepada Nabi Ismail adalah Siti Hajar. Jadi Nabi Muhammad bin akhirnya keturunan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail tu anak kepada Siti Hajar. Siti Hajar tu orang Mesir. Jadi orang Mesir banggalah. Sebenarnya Nabi Muhammad itu adalah keturunan Mesir. Itu yang dikatakan Mesir sebagai Dunia. Ibu kepada seluruh dunia. Okey, lepas tu satu lagi Nabi Ishak. Nabi Ishak ni dia menjadi bapa kepada bangsa Yahudi yang tinggal di Palestin dan akhirnya dapat Nabi Yaqub, dapat Nabi Yusuf dan seterusnya. Seluruh bangsa Yahudi berasal daripada Palestin itulah. Sebab tu mereka tuntut bahawa tanah Palestin adalah tanah mereka kerana mereka adalah keturunan Yahudi melalui Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub dan Nabi Ishak. Okey. Itu sejarahnya lah. Okey, tadi Nabi Ibrahim dia ada 2 orang anak. Dalam masa yang sama dia juga ada seorang anak saudara. Anak saudaranya tinggal dekat dengan situ juga, berasal daripada Babylon juga, dan anak saudaranya bernama Lut. Jadi Nabi jugalah, Nabi dan Rasul. Nabi Lut ini anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Lut ni bangsa apa? Nabi Lut ni bangsa sebenarnya tak ada bangsa lah masa tu. Dia kira dianggap sebagai Yahudi kuno. Nabi Lut ni dianggap sebagai Yahudi kuno. Sebelum adanya bangsa Yahudi yang betul-betul bertamadun, maka Nabi Lut telah dilahirkan dulu. Maka dia dikira sebagai bangsa Yahudi kuno. Dan ada dia punya makam dia di Aqsa. Lebih kurang saya pernah pergi kat mana ya Nabi Lut punya dia punya masjid dia lebih kurang setengah jam daripada makam Nabi Lut, lebih kurang setengah jam daripada Masjid Al-Aqsa. Tak jauh lah. Okey. Jadi sebelum saya nak cerita tentang peristiwa Nabi Lut AS bersama dengan kaumnya yang pelik itu, kaum apa? Apakah kaum Nabi Lut? Kaum apa? Kaum Lut. Itu je. Senang je. Ada kalau Nabi Hud, dia punya kaum dia kaum Ad dan Samud. Tapi kalau Nabi Lut, kaum dia kaum Lut. Senang. Dan sebenarnya sebelum cerita kisah, sebelum berlakunya kisah Nabi Lut, ada cerita lain, iaitu malaikat telah ada 3 malaikat, dikatakan 3, ada kata 6, ada kata 9, ada kata 12 malaikat. Tak tahulah panggil apa, penjodoh bilangan apa, malaikat orang ke? Orang ke? Bukan orang kan? 12 orang. 12 ekor lagi tak betul. 12 malaikat lah. 12 malaikat. Jadi ada riwayat kata 3, ada kata 6, ada 9, 12. Okey, jadi kesemua malaikat ini telah datang ke rumah Nabi Ibrahim AS waktu dini hari. Waktu dini hari ni lebih kurang pukul 2 pagi, 3 pagi ataupun 4 pagi macam itulah. Dia ketuk pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Lebih kurang macam itulah. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim bersama dengan isterinya Siti Sarah yang cantik. Okey. Jadi tiba-tiba terdengar orang bagi salam, Nabi Ibrahim pun turun lah. Turun buka pintu. Waalaikumsalam kata. Lepas tu sekali lelaki tu, mereka bagi salam, boleh tak kami masuk? Dia cakap itu. Dan tanpa memperkenalkan diri, tak cakap nama saya John, nama saya
apa ni, Taylor Swift, apa yang baru ni, apa ni yang power dia apa, Matt Healy. Saya Matt Healy tak kenalkan diri pun. Jadi dia kata, okey, kami ni daripada musafir boleh tak kami masuk dalam rumah ni. Jadi Nabi Ibrahim, dia jenis suka layan tetamu, terkenal dengan sifat yang terpuji, suka layan tetamu, Nabi Ibrahim. Jadi kalau pukul 2 pagi tiba-tiba tetamu datang, tak beritahu awal, tak adalah nak calling dulu ke, nak WhatsApp dulu ke, nak roger dulu, tak ada. Tiba-tiba datang pukul 3 pagi, kami nak tumpang masuk rumah ni boleh? Kalau kita akan nak terima tak? Ni mamak ni siapa ni kan? Datang tiba-tiba 2-3 pagi, entah penyamun, entah apa siapa kan, datang nak masuk rumah. Jadi Nabi Ibrahim benarkan masuk. Masuklah. Lepas tu Nabi Ibrahim kejut isteri dia, Siti Sarah. Siti Sarah tanya, ada apa bang? Ni pagi-pagi subuh ni, belum subuh lagi, ada apa? Ada tetamu datang. Tetamu datang waktu macam ni. Nampak gaya diorang tu macam orang-orang baik. Oh ya ke? Abang nak saya buat apa ni? Macam biasalah darling, boleh tak tolong masak? Bukannya buat roti kaya pagi-pagi, bukannya buat cokodok, suruh sembelih lembu. 2-3 pagi sembelih lembu hanis tau. Hanis dalam Quran tu disebutkan perkataan hanis. Hanis ni maknanya lembu budak lah, macam tu. Maknanya lembu dara lah, bukanlah lembu pencen. Lembu muda. Itulah lebih kurang lembu muda kan. Jadi ada kat tepi rumah tu seekor lembu muda. Jadi Nabi Ibrahim suruh sembelih lah. Nak sembelih, lepas sembelih apa? Lapah. Lepas lapah, apa lagi? Nak buang perut dia, nak buang dia punya isi dia, nak buang jantung dia, apa semua. Sempat dia buat. Dia buat struggle ni. Lepas tu terus masak. Lepas masak, akhirnya dihidangkan kepada tetamu tersebut. Tetamu ni pun tercengang-cengang lah. Ampun kak, dahsyatnya kak. Masak apa ni? Ini daging ni daging lahmul hanith. Daging yang terbaik lah. Daging macam batang pinang, daging muda. Sedap ni, makanlah. Special punya masak barbecue ni. Jadi akhirnya tetamu-tetamu tu terkejut. Sebenarnya kami ni bukan tak sudi, tapi for your information, well actually we are not human being. Bukan manusia. Habis jawab ni apa? Sebenarnya kami ni malaikat. Sorry lah, tak sempat nak kenalkan diri. Abang Ibrahim ni lah, bila kami sampai tak sempat sembang-sembang, dia terus duduk, terus akak masak. Kita orang tak sempat. Abang Ibrahim tak sempat nak sembang. Kita tak sempat nak sembang dengan Abang Ibrahim. Abang Ibrahim pun tak sempat nak sembang dengan Kak Sarah. Kak Sarah pun dah masak siap-siap. Jadi ni baru nak cerita ni sembang. Faham tak? Lebih kurang macam tu lah ayat dia. Bukan betul pun. Saya lakonkan semula. Okey. Jadi akhirnya mereka kenalkan diri. Sebenarnya Abang Ibrahim, Kak Sarah, kami ni datang daripada langit. Kami ni malaikat. Kami tak makan. Hidanglah apa, pizza ke benda apa, tomahawk ke benda ke, memang kami tak makan. Sebab kami ni malaikat. Malaikat kan tak makan. Jadi kami ni menyamar jadi manusia je, tak ada apa pun. Oh iya ke lah, kenapa tak khabar? Idaklah teman susah nak masak kan. Jadi tak apalah, gini sebenarnya kami ada sedikit berita lah nak beritahu. Yang pertama, kami nak beritahu bahawa Abang Ibrahim dan Kak Sarah ada berita gembira sikit. Apa dia? Berita gembiranya ialah Kak Sarah bakal bukan menimang cucu, dia tua ni, menimang cahaya mata. Habis tu sekali Siti Sarah terkejut lah. Aku ni dah tua kan, Abang Ibrahim lagi tua kan. Dikatakan umur tu masa tu, lebih kurang dikatakan lah, saya try cari-cari berapa umur dia ketika tu. Tak ada jawapan yang tepat, tapi saya dapat tahu, saya fahami umur dia lebih kurang 80 tahun. Ada sini umur 80 tahun? Tak ada kan? Suzy berapa tahun umur? Jadi umur 80 tahun. Bayangkan 80 tahun tiba-tiba nak pregnant. Apa perasaan kakak-kakak sekalian? Dah 80 tahun nanti pregnant. Terdiam kan? Jadi dia pun terkejut. Biar betik. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim kata, tak apa, tenang.
Ini semua kerja Allah. Jadi doa kita telah dimakbulkan. Kalau si Sarah tu dapat anak nama Ismail, awak pula dapat anak nama Ishak. Diberitahu nama siap-siap. Nama anak tu ialah Ishak, dan Ishak ini akan diangkat jadi nabi, dan dia pula akan dapat anak yang bernama Yaqub. Dah beritahu siap-siap. Ini mukjizat lah. Jadi terkejutlah dia. Akhirnya ini semua kerja Allah sangatlah mudah. Okey, jadi itulah berlaku kisah pertama. Yang kedua, kami nak beritahu berita buruk pula. Yang tadi berita baik, yang kamu berdua akan dikurniakan zuriat. Berita buruk pula apa? Berita buruk pula kami lepas ni, kami transit sekejap je dekat rumah Abang Ibrahim ni. Lepas ni kami akan pergi ke kampung Lot yang terletak di Sodom ataupun Sodom. Okey, jadi terletak lebih kurang tak jauh pun. Kalau naik bas lebih kurang 1 jam lah daripada Masjid Al-Aqsa. Sekarang ni tempat tersebut namanya Sodom, dan sekarang ni dah jadi Laut Mati. Laut Mati itulah yang menjadi sempadan antara Jordan dan Palestin, ataupun yang sekarang ni Palestin telah dikuasai oleh Israel lah kan. Jadi Laut Mati tu adalah sempadan antara Jordan dengan Israel, dan dia bersambung dengan tebing timur, East Bank. Kalau yang berlaku pergolakan tu dekat West Bank kan, tebing barat kan. Ini dia dekat East Bank. Jadi dia menjadi satu tasik yang sangat dalam, yang rendahnya lebih kurang 400 meter daripada paras laut. 400 meter lebih rendah daripada paras laut. So dia sangat rendah lah. Okey, kat situ dulu asalnya kampung tu tak ada apa-apa lagi, tak ada, tapi mereka ni berperangai pelik. Kaum Lot itu berperangai pelik. Ada 3 perangai pelik yang selalu mereka lakukan. Yang pertama, suka merompak. Kalau ada pedagang lalu, mereka akan rompak. Yang kedua, mereka suka juga mencuri. Dan yang ketiga, mereka ni pelik sikit. Yang ini kambing pun tak buat, ayam pun tak buat, lembu, monyet, beruk pun tak buat. Binatang paling bodoh kat dunia pun tak buat benda ni, iaitu jantan suka jantan, betina suka betina. Bayangkan. Saya tak nak sebutlah Coldplay. Saya tak nak sebutlah apa benda LGBT lah apa semua. Tapi macam itulah keadaannya. Muka handsome-handsome. Saya dapat gambaran daripada penceritaan tersebut. Mereka ni kaum yang handsome. Kalau janggut tu handsome lah, handsome. Kan janggut yang paling handsome ialah janggut orang Arab. Jadi mereka ni kaum yang sangat tampan-tampan dan sado. Macam abang pakai t-shirt hitam tu lah, sado macam tu lah, lebih kurang. Tapi bukan LGBT. Okey, jadi akhirnya malaikat kata sebenarnya kami diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan azab ke atas kaum Lot. Jadi sebelum kami pergi ke kaum Lot, kami singgah sini sekejap nak sampaikan berita gembira pada Nabi Ibrahim. Lepas tu Nabi Ibrahim kata, kalau macam itulah anak saudara aku ada tinggal kat kampung Sodom, dan dia seorang Nabi dan Rasul, dan dia sedang cuba untuk berdakwah di Sodom itu. Maka boleh tak engkau malaikat kalau nak turunkan azab pun jangan turunkan ke atas Nabi Lot. Maka Nabi Ibrahim kata apa? Malaikat kata apa? Oh, tak boleh. Kalau kita turunkan azab, kita akan turunkan pada semua orang. Kalau dah Sodom tu kena, semua Sodom kena. Tak boleh Nabi Lot seorang terselamat. Melainkan kita bawa dia keluar. Kita pindahkan dia ke tempat lain. Kita ambil dia, bawa tempat lain, barulah kami turunkan azab. Nak ceritakan bahawa kalau Allah Ta'ala turunkan azab, dia akan turunkan ke atas semua orang. Sama ada soleh ataupun tak soleh, semua kena. Macam yang berlaku dekat Aceh tu kan, bila berlaku tsunami tu, ulama pun kena, pak imam pun kena, pak lebay pun kena, semua kena. Yang baik jahat bila azab diturunkan, semua kena. Jadi sebab itulah pengajarannya kat sini, kalaulah berlaku maksiat dan sebagainya, bertaubatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bukan kita yang buat, itu dia lah, lantak dia lah. Dia nak buat apa, itu lantak dia lah, itu kubur masing-masing. Tak. Kalau turun azab, kita pun kena juga. Itu pengajaran untuk kita lah. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim kata, wahai malaikat, tolonglah bantu anak saudara aku tu Lot dan juga ahli keluarganya daripada ditimpa azab. Maka malaikat pun jawab, sebenarnya kami akan usaha untuk selamatkan kaum Lot, Nabi Lot dan keluarganya, kecuali isteri dia. Isteri Nabi Lot tidak beriman pada Nabi Lot.
Jadi dalam banyak kisah, contoh macam ada kisah Nabi yang tergoda dengan isterinya sendiri, iaitu Nabi Adam AS. Kan dia tak nak makan buah khuldi. Tiba-tiba isteri nak juga. Akhirnya termakan sama-sama. Ada kisah juga Nabi yang anak dan isterinya tidak beriman kepada dia. Ada. Contohnya Nabi Nuh AS. Anak dia tak beriman pada dia, tak nak naik sama-sama, apa kita panggil, bahtera. Bahtera tu anak dan isteri tak naik. Ada juga Nabi yang isterinya tak beriman pada dia, walaupun isteri orang yang paling rapat pada seorang lelaki adalah isteri, pun tak beriman padanya, iaitu Waliah. Waliah ni adalah isteri kepada Nabi Lot alaihi salam. Okey. Nanti kita akan cerita pasal Waliah. Not now, nanti next time. Okey, jadi lepas tu ada juga yang terbalik, isteri yang solehah, suami pula macam setan. Siapa? Asyah, isteri kepada Firaun. Firaun perangai macam setan laknat kan, tapi isterinya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini masing-masing punya rezeki. Jangan kata nak dakwah orang, bini sendiri pun tak betul, bini sendiri pun tak pakai tudung, bini sendiri pun pakai botok, bini sendiri pun, contohlah kan. Saya tak nak sebutlah siapa contoh. Jadi begitu keadaan dia. Okey, tuan-tuan puan-puan mata Allah sekalian, kembali pada kisah ni tadi. Akhirnya malaikat-malaikat itu telah pun pergi ke rumah Nabi Lot, dan mereka ni menyerupai lelaki yang tampan, yang sangat tampan dan handsome, badan sado. Kan kalau kita tengok orang-orang gay ni, pernah tak jumpa kau orang ni? Pernah jumpa kak? Tak pernah jumpa? Oh my god. Lain kali pergilah dekat Bukit Bintang tu kan, dekat Jalan Kuan Seng tu ada satu, saya dulu selalu lepak-lepak kat situ. Rupanya situ tempat saya tak lepak kat bangunan tu, sebelah dia lah. Saya tengok kenapa laki-laki handsome, muka carap kan, janggut smart lah, tapi keluar pergi kereta bawa teddy bear. Lah, jantan benda ni bawa teddy bear. Rupanya pusat gay. Saya tak nak sebut nama tempat tu, Jalan Kuan Seng, ada lah tempat tu. Memang saya selalu lepak situ tu, lepak bangunan sebelah, kedai sebelah. Rupanya situ pusat gay terkenal lah kat KL ni. Handsome kak, badan sado kak. Sekali tengok macam Fatah Amin. Tapi bukan Fatah Amin tu gay. Macam tu lah orangnya, handsome lah. Macam Ustaz, macam Imam Mudaris, Piuris kan handsome macam tu kan. Rupanya gay kan. Jadi orang gay ni handsome. Jadi malaikat yang bertiga ataupun berenam ataupun bersembilan ataupun berdua tu, mereka telah mengunjungi rumah Nabi Lot AS. Dia masuk ikut pintu depan. Jadi saya cerita sikit ni sebab masa tak cukup. Jadi masa dia ketuk pintu, Assalamualaikum, Nabi Lot masa tu dia pun buka pintu. Waalaikumsalam, awak siapa? Saya ni sebenarnya kami baru berkunjung daripada rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim? Itu pakcik saya dan itu seorang Nabi. Ya, saya bukan orang sini, kami ni orang luar. Betul, saya tahu awak, gaya awak pun saya tahu dah awak luar, orang luar. Masuk rumah cepat, masuk. Dia panggil cepat-cepat masuk rumah. Nak tahu kenapa? Nabi Lot suruh cepat-cepat masuk rumah. Sebab malaikat-malaikat tu handsome sangat. Terlalu handsome. Sampaikan takut kena kerumun dengan orang-orang Sodom ketika itu. Sebab orang handsome, macam Haji Reza contohlah, kalau dia pergi Sodom, ramai kerumun dia, peluk dia dari belakang. Dia suka kaum sejenis yang handsome-handsome macam itulah. So jadi Nabi Lot kata masuk rumah. Bila Nabi Lot kata masuk rumah, tiba-tiba isteri dia ternampak. Boleh tahan handsome. Tapi saya kaji-kaji pasal Waliah ni, dia ni perempuan. Masa tu perempuan suka perempuan, laki suka laki. Tapi Waliah ni dia tidaklah jenis suka perempuan, dia bukan lesbian lah. Dia bukan lesbian. Tuan-tuan tahu kan lesbian tu apa kan? LG lesbian, G apa? Gay, B bisexual, kiri kanan dia makan. Lesbian ni perempuan-perempuan je. Dia tak berahi pada lelaki. Dia tengok perempuan, dia suka perempuan, dia bernafsu dengan perempuan. Kalau gay, laki sama laki. Kalau bisexual, B ni dua-dua dia makan, laki pun dia suka, perempuan pun dia suka. Ada. Lepas tu T transgender, yang tukar jantina, dia laki perempuan, perempuan jadi laki.
Yang ni best juga kalau kita nak cerita ni kan. Okey. Okey. Saya pernah ada satu mamat transgender ni, mamat lah. Dia jumpa saya, dia lawa sangat. Dia buka spa. Lawa sangat. Tak, rupanya dia lelaki. Terus lepas tu, ustaz, saya ni ustaz, sebenarnya saya nak pergi umrah. Oh my god. Pening macam mana nak suruh dia pakai kain ihram. Dia perempuan, dia pakai telekung. Telekung pula, dia pakai baju kurung. Tiba-tiba nak berubah, nak kembali ke pangkal jalan lah. Lepas tu dia tanya saya macam mana nak pakai kain ihram. Saya kata kena pakai kain ihram lelaki. Macam mana kain ihram? Kita lelaki pakai kain ihram pun terasa seksi. Habis kalau perempuan macam tu, tiba-tiba kena pakai kain ihram macam mana? Itu kita akan cerita bulan depan. Okey. Okey, LGBT. Okey. Jadi sekarang ni yang waliah isteri Nabi Lot tadi, dia ni jenis, dia bukan lesbian. Dia bukan lesbian dan dia bukan gay, dia bukan bisexual, tidak. Tapi dia adalah wanita normal yang akhirnya menghasilkan hasil perkahwinan dengan Nabi Lot AS. Mereka dikurniakan sekurang-kurangnya 4 orang anak. Dan 4 ni dikatakan semuanya perempuan. Tapi hidup normal lah. Cuma jadi satu masalah dia. Dia suka dia bukan lesbian, tapi dia tengok lelaki tu handsome, sado-sado. Waktu ini lelaki sado-sado ni bagus ni. Dia keluar rumah, dia beritahu kat orang kampung, orang negeri tu, kau tahu tak, dekat rumah aku ada lelaki handsome lelaki handsome daripada Alif Syukri. Tiba Alif Syukri pula. Lagi handsome daripada Fatah Amin, lagi handsome daripada Awal Asy'ari, lagi handsome daripada Tom Cruise. Jadi memang handsome. Ya ke? Dia cerita kat orang lelaki pula, ya ke, orang lelaki pula yang meleleh, bukan perempuan yang meleleh, orang lelaki yang meleleh. Ya ke? Akhirnya yang lelaki-lelaki, rumah Lot, waliah baru cakap, rumah Lot ada ni, ada lelaki sado handsome. Handsome lah kata, gaya-gaya hero remaja. Jadi semua orang kerumun ke rumah Nabi Lot AS. Lepas tu Nabi Lot kata, macam mana boleh orang datang rumah kita ni? Lepas tu Nabi Lot pusing belakang, rupanya dia tengok waliah yang beritahu pada orang kampung. Oh, ni waliah punya kerja ni. Barulah Nabi Lot tahu yang waliah ni ialah pengkhianat. Ataupun zaman sekarang kita panggil hanat. Hanat betul. Rupanya dia pengkhianat, salah seorang pengkhianat yang telah membocorkan rahsia bahawa lelaki sado ni telah sampai ke rumah Nabi Lot AS. Dan akhirnya malaikat-malaikat tersebut kata apa? Jangan takut. Wahai Tuan Lot, no problem. La takhaf, jangan takut. La taqla, jangan ketakutan. Kami akan settlekan. Kami ni bukannya manusia biasa, kami ni malaikat. Sekali kami tumbuk, 3 orang terus KO. Jangan takut. Jadi akhirnya barulah Nabi Lot rasa lega. Lega. Korang ni semua bukan manusia, malaikat. Lega. Ingatkan manusia biasa, kalau tidak manusia biasa, teruk korang kena rogol ni. Ibarat kata macam itulah. Dan akhirnya Nabi Lot pun diberitahu oleh malaikat tu, pergi pack barang, siap. Cepat kita nak tinggalkan negeri ni. Sebab negeri ni akan diturunkan bencana kerana perbuatan maksiat mereka. Barulah Nabi Lot kata, okey. Nabi Lot pun beritahu pada anak-anak dia berkemas. Beritahu pada waliah nak ikut tak? Tak nak ikut, tak nak ikut sudah. Sebab aku tahu kau ni sebenarnya hanat. Kau ni adalah pengkhianat. Jadi waliah kata, tak apa bang, saya nak ikut abang juga. Okey, jadi waliah pun kemas barang, pack barang bersama dengan. Jadi itulah Nabi Lot bersama anaknya 4 orang dan juga waliah dan juga beberapa pengikut Nabi Lot yang setia, tapi hanya sedikit pun kemas barang dan mereka pun nak tinggalkan daripada negeri tersebut. Sambungan ceritanya bulan depan. Macam mana kisah dia lari, kemudian apa berlaku pada waliah. Waliah ni kan, dia kan pengkhianat kan. Jadi dia tidak bagi walak. Walak tu okeylah, tak apalah, kita tutup dulu lah. Okey tuan-tuan, terima kasih banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Tuan-tuan, insya-Allah bulan depan kita akan sambung kisah Nabi Lot. Saya akan ulang balik daripada awal. Macam mana apa yang berlaku dekat kawasan Nabi Lot dan sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey.